Jadi alhamdulillah, nak datang kuliah ini pun salah satu daripada medan perjuangan juga. Jadi kita mengucapkan tahniah kepada tuan-tuan kerana berjaya menghadirkan diri ke dalam salah satu daripada taman-taman syurga di muka bumi Allah ini, iaitu majlis-majlis pengajian. Itu dari segi syariatnya. Dari segi hakikatnya, kita semua dipilih oleh Allah. Kita tidak ada kuasa. Dari segi syariatnya, atas daya usaha ikhtiar kita lah untuk datang. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bila kita kata tentang pengorbanan untuk berjuang pada jalan Allah nanti, kita boleh buat koreksi diri kita sendirilah. Boleh buat semakan, boleh buat muhasabah diri. Jika akhir-akhir ini diri kita berasa semakin jauh daripada tarbiyah, kita rasa semakin jauh daripada dakwah, makin jauh daripada majlis-majlis pengajian agama, makin jauh daripada orang-orang soleh, makin jauh daripada guru-guru. Sedangkan dulunya kita agak rapat. Kita memang rapat dengan semua itu. Kalau macam itulah keadaannya, maksudnya ada sesuatu yang tidak kena dengan kehidupan kita hari ini. Marilah kita cek amal-amal kita. Apa yang telah kita buat dan apa yang sedang kita buat, mungkin di sana ada jawapan. Sebaliknya, jika akhir-akhir ini kita berasa diri kita semakin rapat, semakin erat dengan tarbiyah, semakin dekat dengan dakwah, semakin rapat dengan majlis-majlis pengajian agama, semakin rapat dengan orang-orang soleh, semakin rapat dengan guru-guru, maksudnya memang Tuhan memilih kita dan Dia sedang menghalakan kita ke jalannya. Ini kita kena muhasabah diri. Aku ini sekarang semakin jauh ke semakin dekat ke? Dalam tempoh waktu terdekat kebelakangan ini. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi sekarang sebelum masuk pelajaran yang baru, kita nak mengimbas kuliah yang terdahulu. Kuliah yang terdahulu imbas sikit saja, sekadar ada kesinambungan daripada kuliah yang sebelumnya dengan kuliah yang hari ini. Anak lipas berbelang-belang lalu terjatuh ke dalam santan. Pelajaran yang lepas jika diulang-ulang bertambah kukuh dalam ingatan. Sebab itu kita kena sentuh sikit pelajaran yang lepas. Kebetulan sentuh tentang lipas ni, saya teringat apa yang saya baca di internet. Betul ke salah tak tahu. Kononnya lipas ni walaupun dia tercabut kepala dia, dia masih boleh hidup selama beberapa hari. Kepala tercabut tapi masih boleh hidup selama beberapa hari. Dan kemudiannya dia akan mati juga. Tapi mati bukan sebab tercabut kepala, mati sebab dia tak boleh makan. Itu kelebihan yang Tuhan bagi kepada lipas. Kalau kita manusia ni potong kepala terus mati ya. Ikut kajian orang, selepas dipancung kepala tu kita ada dalam 5 saat kesedaran. Kita sedar lagi dalam 5 saat. Lepas tu habis. Ikut kajian. Betul ke tidak tak tahulah, sebab orang yang kaji tu pun dia tak pernah kena pancung pun. Dia pun tak pernah kena pancung. Jadi 2 kuliah sebelum ini kita belajar tentang adab-adab murid. 1 kuliah sebelum ini kita belajar tentang adab-adab guru, adab-adab mursyid, adab-adab muallim. Bila dah jadi orang yang mengajar, dah jadi guru, jadi mursyid, jadi muallim, maka ada tanggungjawab besar yang kita nak kena ambil tahu. Kata Imam Al-Ghazali, manakala sudah mengajar, bererti telah melaksanakan pekerjaan besar dan menghadapi bahaya yang tidak kecil. Bila kata mengajar agama ni, seronoklah dapat mengajar, tapi bahaya dia pun tidak kecil. Maka peliharalah segala adab dan tugas-tugasnya itu. Kalau dulu kita pangkat korporal saja, tanggungjawab kita tak berapa besar. Sekarang ni dah pangkat major dah, tanggungjawab besar. Lagi besar tanggungjawab ni, macam tu dah, lebih kurang. Jadi antara tugas mursyid, tugas-tugas guru, tugas-tugas muallim,
Yang pertama, dia hendaklah menyayangi murid-muridnya. Mana yang tua dipandang sebagai bapa, sebagai ibu, sebagai abang, sebagai kakak. Mana yang sebaya dipandang sebagai kawan-kawan. Mana yang muda dipandang sebagai adik, sebagai anak dan seterusnya. Yang kedua, adab yang kedua, mengajar dengan ikhlas. Bukan dengan hendak mendapatkan benda-benda keduniaan. Tugas guru yang ketiga, dia mestilah memantau agar murid-muridnya belajar mengikut sukatan dari yang bawah, kemudian barulah makin lama makin naik. Contoh yang kita bagi dulu, ulang lagi. Ada satu orang budak, dia nak belajar cara memanjat pokok kelapa. Dia nak belajar dengan kita, dia datang tu kita suruh dia panjat dari bawah. Supaya dia boleh belajar naik, belajar turun. Dia rasa tak lepas naik, dia turun, sekali dia cuba lagi. Lama kelamaan naik pun boleh, turun pun boleh. Jangan kita, dia datang tu kita terus letak di tengah ataupun letak di pucuk kelapa. Nampak hebat kan? Dia baru belajar nak panjat pokok kelapa, Tok Guru letak terus di tengah. Bila letak terus di tengah, dia tak belajar. Dia nak naik pun tak boleh, turun pun tak boleh. Apatah lagi kalau kita letak di pucuk, langsung dia sangkut di situlah. Tapi yang dari bawah ni tadi, walaupun lambat, dia boleh naik, boleh turun. Sebab dia belajar. Jadi tugas guru ni, dia pantau anak-anak murid dia belajar mengikut sukatan. Daripada yang bawah kemudian naik dan seterusnya. Tugas guru yang keempat, dia hendaklah menegur dengan berhikmah. Dia tegur dengan hikmah, bukan memalukan murid-murid, marah depan orang ramai ke. Cuma kita kena faham, maksud berhikmah ni tak semestinya lemah lembut. Kadang-kadang anak kita main switch lampu, kita tahu situ ada current, ada elektrik, kita jegir sikit. Hikmah tu, bila jegir tu dia pun takut, dia pun tak sentuh dah. Kalau kita cakap lemah lembut, jangan main, ada elektrik tu, dia buat tak tahu kan. Tu hikmah lah. Ataupun anak kita panjat tiang rumah. Dulu-dulu rumah dulu-dulu kan ada tiang, panjat sampai ke bumbung tu. Kita kata turunlah awak weh, jatuh sekali pecah kepala susah. Turun. Dia tak turun. Tapi cuba kita kata, naik lagi, naiklah tinggi lagi di atas bumbung dan naik. Dan dia turun. Tu hikmah lah tu. Hikmah nampak macam kasar tapi berkesan. Sebab dia bijaksana. Berhikmah ni maksudnya bijaksana. Tugas guru yang kelima, tidak merendah-rendahkan mata pelajaran lain. Kalau dia mengajar fiqh, janganlah dia perlekehkan pelajaran tauhid. Kalau dia ajar tasawuf, janganlah perlekehkan pelajaran fiqh. Kalau dia ajar ilmu tauhid, jangan perlekehkan fiqh. Kita belajar tauhid, sifat-sifat Allah. Yang mereka belajar pelajaran fiqh berkaitan dengan darah-darah wanita. Ini benda-benda kotor. Jadi pelajaran kita ni pelajaran hebat. Pelajaran fiqh ni pelajaran rendah-rendah. Kita bicara tentang Allah, tu bicara tentang darah wanita. Tak boleh kata macam tu. Semua mata pelajaran dalam agama Islam ni dia semuanya bagus dan dia kena naik seimbang. Tugas guru yang keenam, ajarkan pelajaran yang sesuai dengan tahap murid. Kalau dia tu umur 6-7 tahun, kita nak cerita pasal nikah kahwin tak sesuai lagi. Biar dia berumur sikit baru cerita. Tugas guru yang ketujuh, jangan patahkan motivasi murid yang lemah. Cara patahkan ni macam mana? Ni pelajaran yang aku bagi ni peringkat bawah. Lepas ni ada pelajaran tinggi lagi. Tapi nak bagi dekat beberapa orang saja. Boleh tahan ni. Lepas tu ada lagi pelajaran yang lebih tinggi. Yang tu nak bagi dekat 2-3 orang. Lepas tu ada lagi yang lebih tinggi. Yang tu nak bagi seorang je. Jadi murid-murid ni tadi, dia kata Tok Guru ni kedekut lah. Duk tapis macam tu, terus patah motivasi dia nak belajar tu tadi. Tak boleh buat macam tu. Dan tugas guru yang ke-8, yang ni yang paling penting lah, dia kena mengamalkan apa yang dia ajarkan. Kalau dia kata jangan minum arak, tiba-tiba dia minum arak, habis habis itulah tadi imbas kembali tugas-tugas guru. Tugas-tugas guru, adab-adab guru. Kata orang, nak mencari guru yang benar memang susah, tapi nak mencari anak murid yang benar lagi susah. Nak cari guru yang benar susah, nak cari anak murid yang benar lagi susah.
Sekarang sampailah kita kepada pelajaran malam ini.